Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Salahuddin bin Muhammad Safri dan saya daripada Diploma Quran Qiraat 23 di TQQ 0219. Hari ini saya akan membahaskan tentang tajuk perbezaan tafsir bira'i dan tafsir maksud dan serta sejarah perkembangan tafsir. Abstrak. Al-Quran merupakan kalamullah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui perantaraan malaikat Jibril, dan Nabi Muhammad SAW menyampaikannya kepada umatnya. Oleh kerana itu, para sahabat yang hidup bersama Nabi tidak kesulitan dalam memahami Al-Quran. Di samping kerana Al-Quran menggunakan bahasa mereka, juga kerana mereka sering mendapatkan pengajaran dan penjelasan dari Nabi. Sehingga usaha menafsirkan Al-Quran sudah dimulai semenjak zaman para sahabat Nabi sendiri. Ali ibnu Abi Talib radhiyallahu anhu wafat pada 40 Hijrah, Abdullah bin Ibnu Abbas wafat pada 68 Hijrah, Abdullah ibnu Mas'ud wafat pada 32 Hijrah dan Ubay bin Ka'ab wafat pada 32 Hijrah adalah di antara para sahabat yang terkenal banyak menafsirkan ayat-ayat Al-Quran dibandingkan dengan sahabat-sahabat yang lain. Terdapat 4 topik kecil. Yang pertama, pendahuluan. Yang kedua, pengertian tafsir bermaksud dan tafsir bira'i. Yang ketiga, perbezaan tafsir bermaksud dan tafsir bira'i. Dan yang keempat, pendapat ulama tentang tafsir bermaksud dan tafsir bira'i. Pendahuluan. Ilmu tafsir adalah disiplin ilmu dalam Islam yang berkaitan dengan penafsiran Al-Quran, kitab suci umat Islam. Tujuan utama ilmu tafsir adalah untuk memahami makna dan pesan yang terkandung dalam Al-Quran. Ilmu tafsir merupakan salah satu cabang penting dalam ilmu agama Islam dan memiliki peranan penting dalam memahami ajaran Islam serta mengambil hikmah dan pedoman daripada Al-Quran. Yang seterusnya, tujuan ilmu tafsir. Ilmu tafsir bertujuan adalah untuk memahami makna teks Al-Quran, baik secara literal maupun secara makna yang lebih dalam. Ilmu tafsir membantu umat Islam untuk memahami pesan-pesan Allah Subhanahu Wa Taala, hukum-hukum agama serta nilai-nilai moral dan etika yang terkandung dalam Al-Quran. Secara sinopsisnya, ilmu tafsir terus berkembang seiring waktu dan banyak sarjana Islam bekerja dalam bidang ini untuk memberikan wawasan yang lebih dalam terhadap pesan Al-Quran. Ini adalah salah satu cabang ilmu agama Islam yang penting dalam menjaga keberlanjutan antara Islam dan memahami ajarannya secara mendalam. Topik pertama, pengertian tafsir bermaksud dan tafsir bira'i. Poin yang pertama, tafsir bermaksud. Tafsir bermaksud terbahagi kepada 4 kategori, iaitu menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran. Yang kedua, menafsirkan Al-Quran dengan hadis. Yang ketiga, menafsirkan Al-Quran dengan pendapat dan ijtihad sahabat. Dan yang terakhir, menafsirkan Al-Quran dengan pendapat tabi'in. Kita pergi pula kepada poin yang kedua, iaitu tafsir bira'i. Mempunyai 3 bahagian. Menerangkan 3, iaitu hanya satu bahagian. Hanya satu bahagian, iaitu tafsir Al-Quran dengan Al-Kafikan. Para ulama tidak sepakat mengenai tafsir ini kerana setengah pendapat mengharuskannya dan sependapat lagi mengharamkannya atas sebab tertentu. Topik yang kedua, perbezaan tafsir bermaksud dan tafsir bira'i. Poin yang pertama, tafsir bermaksud muncul pada akhir pertubuhan tafsir bermaksud. Manakala tafsir bira'i muncul pertama kali dalam sejarah khazanah intelektual Islam sejak zaman Rasul. Topik ketiga pula ialah pendapat ulama tentang tafsir bermaksud dan tafsir bira'i. Tafsir bermaksud bira'i ni terbahagi pada dua, iaitu tafsir bira'i mamduh, iaitu terpuji, dan tafsir bira'i mazmum, iaitu tercela. Tafsir bira'i mamduh ditafsirkan oleh orang yang tidak layak dalam bidang tafsir, seperti pendapat sendiri dan mengambil daripada sumber yang tidak sah. Manakala tafsir bira'i mazmum ditafsirkan oleh orang yang mempunyai ilmu pengetahuan dalam mentafsirkan Al-Quran seperti ilmu bahasa Arab, nahwu, balaghah dan lain-lain. Seterusnya, tafsir bermaksud. Ada pecahan kerana berdasarkan pentafsiran pendapat yang sahih. Sampai itu di sini juga dinyatakan syarat-syarat ahli untuk menjadi ahli mufassir. Yang pertama, tafsir bermaksud mempunyai ilmu yang cukup mengenai sunnah. Poin yang kedua, mengetahui sunnah yang berkaitan dengan tafsir. Dan poin yang ketiga, tidak bersandar pada riwayat Israiliyat. Yang kedua, tafsir bira'i menggunakan seluruh ilmu yang dikuasai tanpa terikat pada penjelasan para sahabat atau tabi'in. Dan seterusnya, berpandukan ilmu pengetahuan yang mantap dalam bahasa Arab dan yang berkaitan dengan asas-asas agama. Kita pergi pula kepada soalan kedua, iaitu sejarah perkembangan ilmu tafsir. Yang pertama, zaman Rasulullah SAW. Rasulullah SAW ialah penafsir awal bagi ayat-ayat Al-Quran yang tidak difahami oleh para sahabat, bagi menjawab berbagai persoalan yang tidak difahami oleh mereka. Sebagian ulama mengatakan bahawa riwayat tentang tafsir Rasulullah SAW tidak sampai pada umat Islam
Sebahagian ulama lain menganggap bahawa Rasulullah SAW tidak mentafsirkan keseluruhan ayat Al-Quran. Zaman yang kedua iaitu zaman sahabat. Selepas kewafatan Rasulullah SAW, tugas untuk mentafsir Al-Quran dipikul oleh sahabat. Mereka merupakan golongan yang arif tentang tafsir selepas Rasulullah SAW wafat. Akan tetapi, pentafsiran mereka tidak sama. 10 orang sahabat yang terkenal dalam bidang tafsir iaitu Khulafa Ar-Rashidin, Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Sabit, Abu Musa Al-Ash'ari dan Abu Dawud bin Zubair. Sebab kurang penafsiran pada zaman tersebut ialah mereka mentafsirkan Al-Quran mengikut suasana dan peristiwa, tahap penguasaan bahasa yang tinggi dan fahaman akidah yang mantap. Terusnya, nilai tafsir pada zaman sahabat. Tafsir sahabat bersumberkan hadis marfu' dari Rasulullah SAW. Jika tidak dapati dari Rasulullah SAW, sahabat akan berijtihad dan hadis bertaraf mauquf itu boleh diterima dan ditolak. Perbezaan pendapat soal hukum hakam yang banyak perselisihan merupakan perbezaan dan pertikaian. Kita masih lagi bercakap tentang di zaman sahabat, iaitu ciri-ciri tafsir di zaman sahabat. Tafsir pada zaman sahabat hanya mengulas ayat-ayat secara umum, tidak secara terperinci. Iaitu tafsir dan huraian mereka terhadap suatu ayat tidak ditulis dan dibukukan. Apa yang ditulis hanyalah Al-Quran dan Al-Hadis sahaja. Periwayatan sahabat daripada ahli kitab ia terbahagi kepada dua pandangan. Para sahabat tidak mengeluarkan sebarang hukum dari maksud ayat. Yang kedua, pentafsiran sahabat adalah bergantung pada asbab nuzul, sebab turun suatu ayat. Dan yang terakhir, zaman tabi' dan tabi'in terbahagi pada 3 golongan besar pengajar tafsir, iaitu Madrasah Ibnu Abbas di Makkah. Antara ulama yang tafsir yang terkenal di madrasah tersebut ialah Sa'id bin Jubair dan Mujahid bin Jabir, antara para tabi'in yang menerima seluruh tafsir daripada para sahabat. Yang kedua, Madrasah Abdullah bin Mas'ud di Kufah. Antara pengikut Ibnu Mas'ud yang terkenal di madrasah tersebut ialah Al-Qamah bin Qais, Al-Aswad bin Yazid dan Hasan Al-Basri dan Qatadah. Dan madrasah yang ketiga ialah Madrasah Ubay bin Ka'ab di Madinah. Antara pengikut yang terkenal di madrasah tersebut ialah Abu Al-Aliyah, Muhammad bin Abi Quraid dan Zaid bin. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.